Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera pada semua anak-anak 4 Nu Sina. Baik, hari ini kita akan sambung PDPR kita pada hari Isnin 6 hari bulan 9. Jadi boleh terus buka muka surat 60. Baik, semalam cikgu telah berikan video berkenaan dengan karangan. Tak apa, ambil masa kamu untuk buat. Yang penting tonton dulu video tu. Dah siap nanti baru hantar gambar. Okey, baik. Kita akan sambung pada muka surat 60. Mulai ni cikgu akan buat dua muka surat lah. Okey, sebab kita dah agak jauh ketinggalan. Baik, kita terus pergi pada untuk hari ni kita akan belajar tentang kata hubung. Okey, tata bahasa kata hubung. Okey, kata hubung ni digunakan untuk apa? Kata hubung ni digunakan untuk menggabungkan dua ayat. Okey, dua ayat, menggabungkan dua ayat lengkap. Kita nak menyampaikan dua perkara. Dalam masa yang sama kita boleh menggunakan kata hubung. Kata hubung tu apa? Kata hubung ni contoh macam dekat kotak tu dia tulis kata hubung ialah kata yang menghubungkan dua ayat atau lebih. Contoh perkataan kata hubung lah. Contoh kata hubung adalah atau, supaya, sewaktu, ketika, untuk, kerana. Okey. Baik, kita tengok pada teks tersebut. Lindungi si kecil. Okey, lindungi si kecil. Hadif dan keluarganya mengunjungi pusat beli belah. Okey, pusat beli belah tu apa? Supermarket lah ataupun mall, Paradigm dan sebagainya. Mereka ke sana untuk membeli kerusi keselamatan bayi atau bahasa Inggeris dia baby car seat. Baby car seat ataupun dalam bahasa Melayunya kerusi keselamatan bayi. Apa fungsi kerusi keselamatan bayi ni, kelas? Okey, fungsi kerusi keselamatan bayi ni adalah untuk menjamin keselamatan bayi di dalam kenderaan. Kenapa kita nak kena masukkan dia, cikgu, dalam tu? Kenapa kita tak dokong je? Baik, apabila kita dokong dia, sebenarnya bayi lebih terdedah kepada bahaya. Apabila kita dokong, pelbagai perkara boleh berlaku di atas jalan raya. Mungkin kita menjaga keselamatan kita, tapi orang lain mungkin lalai ataupun alpa. Kemalangan boleh berlaku bila-bila masa. Jadi kita juga kena persiapkan diri kita pada setiap masa. Kita kena bersedia pada setiap masa kerana kemalangan boleh berlaku pada bila-bila masa. Oleh itu, jika kita mempunyai bayi, keselamatan bayi adalah yang paling utama. Dalam apa jua bentuk keadaan sekalipun, malapetaka macam mana sekalipun, bayi dan kanak-kanak adalah yang terutama. Kedua adalah perempuan yang mengandung. Ketiga, perempuan mengandung dan juga perempuan. Ketiga adalah orang tua. Dan keempat barulah lelaki dewasa. Okey, itu adalah urutan keselamatan lah. Bukan cikgu buat-buat Ni ada SOP dia. Ada turutan keselamatan dia. Siapa yang kita kena selamatkan dulu dan siapa yang terakhir sekali perlu diselamatkan. Jadi keselamatan dalam kereta ni paling utama sekali dalam kenderaan adalah bayi dan kanak-kanak. Bayi dan kanak-kanak. Sekarang kita nak cerita pasal bayi. Bapa Hadif membeli kerusi keselamatan bayi. Ibu Hadif tidak perlu memegang tempat kosong, meriba anak kecil mereka di dalam kereta. Memegang tempat kosong, meriba anak kecil mereka di dalam kereta. Jadi apa kata hubung untuk yang pertama? Baik, kata hubung untuk yang pertama adalah apa dia? Ibu Hadif tidak perlu memegang atau memegang atau meriba anak kecil mereka di dalam kereta. Encik Husin meletakkan kerusi keselamatan bayi di tempat duduk belakang. Di tempat duduk belakang. Okey, nombor 2, tempat kosong. Apa dia? Kita tengok jawapan dia. Kat situ ada atau, supaya, sewaktu, ketika, untuk, kerana. Okey. Di tempat duduk belakang. Sewaktu keluar bersiar-siar. Sewaktu keluar bersiar-siar. Kerusi keselamatan itu mempunyai tali pinggang mengikut saiz. Saiz apa? Kerusi keselamatan itu mempunyai tali pinggang mengikut saiz. Tempat kosong, bayi berasa selesa. Okey, apa?
Kerusi keselamatan itu mempunyai tali pinggang mengikut saiz supaya bayi berasa selesa. Okey, supaya bayi berasa selesa. Anak kecil Encik Hussein tidak menangis tempat kosong dalam perjalanan. Okey, itu adalah ketika dalam perjalanan. Kerusi tersebut mempunyai penutup kepala tempat kosong melindungi anaknya daripada pancaran cahaya matahari. Okey, jawapannya adalah mempunyai penutup kepala untuk melindungi anaknya daripada pancaran cahaya matahari. Untuk dan akhir sekali, Encik Hussein memandu kereta dengan tenang. Anak kecilnya duduk dalam keadaan selesa. Tempat kosong terdapat pelapik kepala yang lembut pada kerusi tersebut. Apa kata hubung di situ? Kata hubung di situ adalah kerana. Okey. Baik, itu adalah kata hubung yang digunakan di dalam petikan untuk kita menggabungkan dua ayat atau lebih. Okey, kata hubung ni perlu sangat perlu dan penting untuk kamu faham, kerana apabila kita ingin membina karangan, kita tak nak tulis ayat satu-satu. Contoh, Ali suka makan, Ali makan nasi, Ali suka bola, Ali bermain bola. Okey, kita kena gunakan kata hubung untuk mencipta satu ayat yang panjang dan mempunyai dua maksud yang sama. Ali suka makan nasi dan ayam goreng. Daripada kita bina ayat Ali suka makan nasi, Ali makan ayam goreng, kita boleh bina ayat, kita cantumkan dengan perkataan kata hubung dan Ali suka makan nasi dan ayam goreng. Kita boleh gabungkan dua ayat menjadi satu. Sama juga dalam penulisan ini, sama juga macam semalam kita buat karangan tu, banyak cikgu menggunakan kata hubung sebenarnya. Jika kamu perasan, untuk kita membina ayat yang bukan bombastik, ayat yang kita panggil ayat lengkap lah. Untuk membina karangan ni, kita kena bina ayat yang lengkap, ayat panjang yang lengkap serta mempunyai maksud. Itu antara ciri-ciri untuk membina ayat dalam karangan. Okey, selesai sudah muka surat 60. Jadi dalam buku penulisan besar, okey, buku besar tu cikgu nak kamu buat buku surat 60 ni. Jawapan telah kita bincangkan, ataupun lebih lagi kamu boleh tengok pada petak hijau tu, perkataan munshi cilik tu ada jawapannya di situ. Kamu boleh pilih jawapannya di situ dan masukkan dengan betul. Okey, itu untuk muka surat 60 lah, lengkapkan di dalam buku penulisan. Okey, seterusnya kita akan pergi pada muka surat 61. 61 pula kita akan belajar tentang kata sendi nama. Okey, ni siap dah sudah tadi. Kita akan belajar tentang kata sendi nama. Alright, sekejap. Okey, kata sendi nama. Kata sendi nama. Okey, kata sendi nama ni apa kelas? Okey, kata sendi nama ni adalah perkataan yang berada di hadapan kata nama. Okey, yang menunjukkan dia terletak di hadapan frasa nama. Contohnya, oleh, daripada, dalam, daripada, dalam dan juga pada. Okey, baik. Kita tengok petikan tu. Kita harus berwaspada. Hadif membaca rencana di hadapan kelas. Menjaga keselamatan diri perlu diutamakan oleh setiap orang. Di situ ada tak kata sendi nama? Okey, cuba tengok. Ada tak? Ada satu. Apa dia? Oleh. Okey. Oleh setiap orang. Setiap orang adalah frasa nama. Usaha ini menunjukkan seseorang itu menyayangi dirinya sendiri. Ada tak kata sendi nama kat situ? Okey, tak ada. Okey, tempat-tempat yang perlu diberikan perhatian serius termasuklah pasar raya. Ada tak kata sendi nama di situ? Tengok betul-betul. Tempat-tempat yang serius termasuklah pasar raya. Tak ada.
Okey. Pengguna perlu mengelap pemegang troli dengan tisu yang basah sebelum menggunakannya. Hal ini dapat mengelakkan jangkitan kuman dan penyakit berjangkit. Selain itu, ibu bapa yang membawa anak kecil ke pusat dobi layan diri juga harus berwaspada. Hal ini penting bagi memastikan anak kecil mereka tidak masuk ke dalam mesin tersebut. Kena hati-hati. Wayar penyambung yang digunakan di rumah turut mengundang kemalangan. Kejadian lintar pintas berpunca daripada wayar penyambung yang berserabut. Pengusaha kerusi urut juga boleh ditimpa kemalangan. Pengusaha kedai kerusi urut tidak menyelenggarakan kerusi tersebut pada setiap bulan secara berkala. Hal ini menyebabkan pengguna kerusi urut mengalami renjatan elektrik. Okey, itu adalah rencana. Kita harus berwaspada berkaitan dengan keselamatan. Cikgu dah sebut ada dua perkataan kata sendi nama tadi pada perenggan pertama tadi. Jadi di perenggan yang lain cikgu nak kamu salin muka surat 61 ni dan gariskan kata sendi nama yang kamu jumpa di dalam petikan itu. Okey, cikgu dah bagi dua contoh tadi. Apa dia yang cikgu bagi tadi? Pertama sekali oleh, dan yang kedua sebelum tunjuk sebelum itu ni tempat yang perlu di satu oleh dua pada. Okey. Perkataan dua adalah pada. Ke pusat dobi layan diri, ke di oleh pada. Okey. Jadi itu antara perkataan yang cikgu dah sebut tadi. Gariskan kata sendi nama yang kamu jumpa di dalam petikan itu. Okey, jelas? Ini mudah saja. Kamu boleh tengok jawapan dia di dalam munshi cilik tu. Tengok dan tengok semula pada teks. Jika ada, gariskan dia. Okey? Baik, itu adalah untuk muka surat 61. Okey. Dan akhir sekali pada muka surat 62. Okey, cikgu ulang pada muka surat 62 ini. Okey, baca teks ini pemulihan. Teks pemulihan ini cikgu nak kamu rakam bacaan kamu. Cikgu ulang tadi muka surat 60. Lindungi si kecil, kamu salin perenggan tu tadi dan lengkapkan dengan kata hubung. Muka surat 61, kamu salin juga petikan tu dan gariskan kata sendi nama yang kamu jumpa. Dan yang terakhir sekali pemulihan. Muka surat 62, cikgu nak kamu rakam bacaan kamu. Bacaan apa? Bacaan petikan Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM. Cikgu nak kamu rakam bacaan kamu dah hantar di dalam grup Bahasa Melayu 4 Ibnu Sina. Sekarang cikgu akan bacakan dahulu. Kemudian kamu boleh ikutlah. Bagi yang kurang mahir, kamu boleh ikut. Jika yang dah boleh mahir membaca dengan lancar, boleh rakam terus, tak ada masalah. Okey. Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM merupakan sebuah agensi penyelamat Peranan APM ini amat besar dalam pengurusan bencana negara. Antara tugas yang dilaksanakan oleh APM termasuklah menyelamatkan mangsa lemas dan mangsa kemalangan. Selain itu, tugas pegawai APM juga menangkap haiwan yang memberikan ancaman kepada orang awam. Pegawai APM turut memberikan bantuan keselamatan kepada mangsa-mangsa banjir yang mengalami kesulitan. APM juga perlu menyebarkan maklumat dan memberikan amaran serta khidmat nasihat kepada orang awam tentang ancaman bahaya, kecemasan dan bencana. Oleh hal yang demikian, para pegawai APM perlu mengikuti pelbagai kursus kemahiran. Kursus ini dapat melahirkan pegawai APM yang terlatih. Okey. Pertahanan awam ni seolah-olah sama seperti pegawai bomba. Skop tugas mereka hampir sama, tetapi mereka berbeza. Okey, kerana apa? Untuk pengetahuan kamu, bomba ni dah lama dah wujud dalam Malaysia. Okey, dah lama dah wujud. APM ni kira kategori baru juga, tapi skop tugasan mereka sama. Kemahiran yang diajar hampir sama dengan anggota bomba. Cuma apabila ia melibatkan kebakaran atau berskala besar, mereka akan melibatkan anggota bomba terlebih dahululah.
Dan juga anggota pertahanan awam ni juga boleh jadi antara anggota yang datang membantu. Cikgu pernah join dua-dua. Cikgu pernah masuk bomba, cikgu pernah masuk pertahanan awam. Skop mereka sama saja, tangkap ular kan, menyelamatkan masa lemas. Skop tugasan mereka dua-dua sama, dan dua-dua kita perlu hargai. Dia tak ada siapa hebat, siapa tak hebat. Kita tak boleh banding beza macam tu, kerana tugas yang mereka lakukan adalah tugas yang mulia, benda yang tak ramai orang nak buat. Siapa yang nak pergi berlatih selamatkan orang lemas kan? Siapa yang nak pergi buat latihan menyelamatkan orang di lereng bukit, menyelamatkan orang di runtuhan-runtuhan batu. Tak ramai orang yang sanggup untuk mendedikasikan diri dia untuk belajar kemahiran menyelamatkan nyawa. Jadi kedua-duanya tu, bomba dan juga APM, dua-dua berkhidmat untuk rakyat. Jadi tak perlu banding bezakan. Nak jadi dua-dua pun boleh, nak jadi salah satu pun boleh kan. Yang penting kita ada ilmu untuk berbakti kepada orang dan juga bangsa. Okey. Baik, itu saja untuk hari ini. Cikgu ulang muka surat 60 tadi. Teks berkenaan dengan kerusi keselamatan bayi, lengkapkan. Dan juga muka surat 61 tadi, teks juga berkenaan keselamatan. Kena berwaspada. Sila gariskan kata seni nama yang kamu jumpa di dalam teks tersebut. Dan muka surat 62. Okey, muka surat 62, cikgu nak kamu rakam bacaan Petikan Angkatan Pertahanan Awam Malaysia. Rakam saja. Okey, rakam audio bukan video. Audio pun tak apa. Nak rakam video pun boleh, cikgu terima, tak ada masalah. Bagi yang sukar untuk merakam video kan, boleh rakam audio saja, tak ada masalah. Okey, baik, itu saja daripada cikgu. InsyaAllah esok kita akan sambung lagi pada muka surat 63 dalam channel YouTube cikgu. Okay. Siapa yang boleh tengok kan. Okey, kalau rasa ada kekurangan apa boleh beritahu cikgu, tak jelas gambar tu dan sebagainya. Boleh maklumah, cikgu akan ambil maklum balas dan cikgu akan perbaiki. Okey, itu saja daripada cikgu. Apa yang kurang daripada apa yang lebih tu daripada Allah Taala, dan kurang tu daripada cikgu lah. Okey, itu saja, kita jumpa esok insya-Allah. Okey, terima kasih, jumpa lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera.